200 meter dari jeti Taman Rempah di sebelah kanan, pengunjung akan dapat melihat satu perkampungan Melayu yang telah wujud sejak awal tahun 1920-an dan diberi nama Kampung Morton, bersempena dengan nama pesuruh jaya tanah pada masa itu, iaitu J.F. Morton. Beliau merupakan orang yang bertanggungjawab serta memainkan peranan yang penting dalam menempatkan dan mengumpulkan penduduk-penduduk sekitar Bandar Melaka ke perkampungan ini, yang mana tapak Kampung Morton dahulunya adalah satu kawasan kaya. Menurut sejarah, kaum lelaki kampung ini bekerja sebagai menado, iaitu orang yang mengendalikan perahu kecil atau nadir bagi mengangkut barang dari kapal atau tongkang, manakala kaum wanita pula berniat daun pucuk lipat untuk dibuat rokok. Kini Kampung Morton juga dikenali sebagai muzium hidup, yang mana kerajaan negeri dengan kerjasama penduduk kampung berusaha untuk menekalkan cara hidup dan tradisi serta reka bentuk rumah seperti asal. Segala kerja pemeliharaan dan pemudaraan rumah-rumah tradisional ini ditanggung oleh pihak kerajaan negeri. In 200 meters on the right from the Taman Rempah Jati, you will see a Malay village called Kampung Morton, which was named after the local land commissioner, Sheikh Abdul. He was a well-respected man and played a very important role in settling residents in his village, which was once a swamp land. This village has existed since the early 1920s. Today, Kampung Morton is known as one of the historical assets to the state government. The village residents and state government of Malacca have come together to preserve the tradition, way of life, and architecture. These preservation and restoration efforts are fully financed by the state government. Di sebelah kanan jambatan Kampung Morton terletak rumah Villa Sentosa. Rumah ini telah dibina pada awal abad ke-20 dan kini telah dijadikan sebagai muzium bersendirian oleh pemiliknya, Datuk Haji Hashim bin Datuk Demang Haji Abdul Ghani. Di sini para pelawat boleh melihat koleksi pakaian, tenungan Melayu, perabot dan berbagai jenis senjata laut. Masuk adalah percuma. On the right of the Kampung Morton Bridge, you will see a house that was built in the first quarter of the 20th century. This house is now known as Sentosa Villa and has been converted into a museum by the owner, Datuk Haji Hashim and Datuk Demang Haji Abdul Ghani. In this villa, visitors will find his private collections of memorabilia, furniture, and weaponry from the area. Ladies and gentlemen, admission is free. Di sebelah kanan sungai ini juga tidak jauh dari Villa Sentosa terletak rumah Melayu asal. Rumah Melayu asal ini dibina dengan berkonsepkan limas pada tahun 1920. Salah satu keunikan rumah ini ialah separuh pembinaannya yang tidak menggunakan paku, tetapi pasak untuk menyambungkan cerucuk-cerucuk kayu dan lantainya diperbuat dari batang nigur. Not too far from the Sentosa Villa is an authentic Malay traditional house, which was built in the Lima style in 1922. One of the unique features of this house is that it was partially built with wooden pegs and no nails were used. Interesting, isn't it? Di sebelah kiri sungai, pengunjung boleh melihat tumbuhan jenis pokok kayu bakau. Kawasan ini merupakan habitat kepada tumbuhan tersebut dan kerajaan negeri telah mengambil langkah-langkah penjagaan bagi mengekalkan tumbuhan ini, memandangkan ianya membantu menghalang hakisan tebing sungai dari berlaku. On the left side of the river, you can see the growing of mangrove trees. This area is a natural habitat for these species. The state government has taken the initiative to preserve these trees as they help to prevent the erosion of the riverbank. Di penghujung Kampung Morton terletaknya Pasar Besar Bandar Melaka. Pasar ini telah beroperasi antara tahun 1990 hingga tahun 1990 dan kini telah berpindah ke lokasi baru, iaitu di Bachang. At the edge of the Kampung Morton was once the main market of Malacca. Today, the market has been relocated to a new location in Bachang.
selepas Taman Tema, terdapat panggung wayang lama KT yang telah beroperasi dari tahun 1960 hingga tahun 1990 dan sekarang dikenali sebagai panggung bangsawan. Jambatan yang berada di hadapan adalah jambatan Old Bus Station. After the recreational park on the left, you will see an old cinema, the famous Cathay Cinema. This cinema operated from 1960 to 1990. Now the cinema has been converted to a theatre hall called Panggung Bangsawan. Bertentangan dengan panggung bangsawan ini terletak Dewan Hang Tuah. Dahulunya Dewan Hang Tuah digunakan sebagai Dewan Persidangan dan Dewan Mesyuarat Kerajaan Negeri. Tetapi kini kawasan berhampiran Dewan Hang Tuah telah dimajukan dan dikenali sebagai Hang Tuah Mall. Jambatan yang terletak berhampiran Dewan Hang Tuah adalah Jambatan Hang Tuah. Jambatan ini dihiasi dengan lampu-lampu hiasan bagi menceriakan pemandangan waktu malam. The bridge located near Hang Tuah Hall is known as Hang Tuah Bridge. This bridge has been decorated with colorful lights which brighten the river speed and give a beautiful sneak at night. Selepas melepasi Jambatan Hang Tuah, di sebelah kiri adalah kawasan riadah yang telah dibangunkan oleh kerajaan negeri. Ianya dikenali sebagai air pancur berirama, manakala di sebelahannya pula adalah pasar terawal Bandar Melaka yang dikenali sebagai Kampung Jawa. Ia telah beroperasi dari tahun 1940 hingga tahun 1960. Ketika itu terdapat hampir 50 buah bot nelayan diletakkan di sini dan bot-bot ini membekalkan hasil tangkapan laut seperti ikan untuk jualan di pasar. After the Hang Tuah Bridge, on the left, the state government has built a recreational area that features a rhythmic water fountain. During nighttime, visitors can enjoy a spectacular light, water, and musical display. Beside this recreational area is one of the earliest marketplaces in the world as Kampung Jawa. This market has been in operation since 1960. Back then, fishermen boats pull off here daily, supplying fresh fish to the market stall. Di sebelah kanan sungai, di sebalik deretan kedai, terletaknya Masjid Kampung Tu. Masjid ini adalah antara masjid terawal di negeri Melaka dan tertua di Malaysia yang dibina pada tahun 1728. Pada tahun 1892, struktur bangunan masjid telah diubah dan diperkukuhkan lagi dengan batu bata. Dibina masjid ini adalah kombinasi pengaruh dari gugusan Kepulauan Melayu, Sumatera dan juga China. Behind the rows of shop lots on your right is the Kampung Hulu Mosque. This mosque was built in 1728 and it is one of the earliest mosques built in Malacca. It is also one of the oldest mosques in Malaysia. In 1892, the basic structure of the mosque was renovated and reinforced with bricks. The architecture of the mosque features the combination influence from China and throughout the Muslim archipelago. Melepasi Masjid Kampung Hulu, di sebelah kanan sungai terdapat deretan rumah kedai yang telah diubah suai supaya menghadap sungai bagi mencantikkan lagi pemandangan kawasan ini. Di sebelah kanan terdapat bangunan yang penuh dengan lukisan-lukisan mural yang dilukis oleh pelajar-pelajar IPTA dengan kerjasama Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Budaya Malaysia. After the Masjid Kampung Hulu is a row of shop houses that has been remodeled to face the river, thus beautifying the landscape. You can see on the buildings on the right beautiful mural as painted by the local college student in collaboration with the Ministry of Tourism, Arts and Culture Malaysia. These murals portrays the diversity of races and culture in Malaysia. Selepas melepasi deretan rumah kedai, di sebelah kiri para pengunjung ialah Padang Biru. Padang Biru ialah titik pertemuan beberapa jalan seperti Lorong Hang Jebat, Jalan Laksmana, Jalan Bina Raya, Jalan Bandar Khabar dan Kampung Jawa. Di kawasan ini juga para pengunjung dapat melihat beberapa batang pokok Melaka. Having passed the row of shop houses, ladies and gentlemen, we have come to Padang Biru, which is on the left. Padang Biru is the meeting points of several groups such as Jalan Hang Tuah, Jalan Laksmana, Jalan Bina Raya, Jalan Bandar Khabar and Kampung Jawa.
Selepas melepasi Padang Biru, terdapat deretan kedai-kedai yang telah diubah suai menjadi kafe, pusat jualan cendeghati serta internet kafe bagi kemudahan para pelancong. Di sebelah kanan sungai terletaknya perkampungan masyarakat Baba dan Nyonya. Kedai-kedai di sini menjual pelbagai barangan cendeghati dan barangan antik. Right beside Padang Biru, you will see a row of old buildings that have been converted into cafes, craft and souvenir shops, and internet cafe for the benefit of the tourists. To the right of the river is the Baba and Nyonya village. Here you will find many shops selling various souvenir items and fascinating antiques. Di sebelah kiri sungai melepasi deretan kedai ialah kawasan Jam Besar. Kawasan ini adalah antara kawasan tarikan pelancong, memandangkan di sini juga terletaknya bangunan merah. Para pengunjung boleh melawat hampir ke semua muzium-muzium yang terdapat di Melaka, memandangkan kesemuanya berada di kawasan ini. On the left of the shop houses is the clock tower area. This is the major tourist attraction as the Dutch Stadhuis or Great Building is located here. Tourists will be able to cover almost all the museums in Malacca as they are all situated within this area. Melepasi kawasan Jam Besar iaitu tapak Bastion Middleburg yang merupakan sebahagian daripada tembok kota Melaka yang dibina pada abad ke-16 dan bersebelahannya adalah sebuah gudang lama yang sewaktu digunakan hingga tempat simpanan barang-barang yang diniagakan di jeti Parabeswara. Kini bangunan ini telah diubah suai menjadi pusat pelancongan di mana terdapat restoran dan pusat jualan cendeghati, tetapi reka bentuk bangunan ini masih dikekalkan seperti asal dan dinamakan sebagai kisah. Passing the clock tower area, we are now come to the site of Bastion Middleburg. It is part of the walls of the Malacca fort that was built in the 16th century. Next to the bastion is an old warehouse that was once used as a storehouse for goods traded at the Paramus Jetty. It has been restored and retained its original design. Today, it is known as the Quayside Building and has been converted into a tourist attraction. You may find several restaurants and souvenir shops right here. Pada hujung bangunan kisah terdapat replika kapal Flora di Lama. Ia adalah kapal Portugis yang telah karam di pinggir pantai Melaka semasa perjalanan pulang ke Portugal. Kawasan belakang replika kapal ini dinamakan dataran Sungai Melaka dan para pengunjung boleh melihat satu lagi jeti Melaka River Cruise terletak di sini. Menara Taman Sari merupakan antara tarikan pelancong-pelancong yang melawat negeri Melaka. Ianya telah dibina oleh kerajaan negeri bagi menarik minat lebih ramai pelancong melawat negeri bersejarah ini. Menara Taman Sari ini boleh dilihat dari dalam bot Melaka River Cruise. Towards the end of the Quayside Building is a replica of the Flora de la Mar, a Portuguese ship that was founded on the shore of the Melaka Beach on its way north. The area in the rear of the ship is called Dataran Sungai Melaka. You can see another Melaka River Cruise job. The Taman Sari Tower is one of the newest tourist attractions built by the state government to attract more tourists to this historical city. The Taman Sari Tower can be seen clearly from the Melaka River Cruise Port. Di hujung muara Sungai Melaka, Kerajaan Negeri Melaka telah membina sebuah empangan atau barak. Empangan atau barak ini dibina bagi mengawal kualiti dan paras air di Sungai Melaka. Dengan adanya kawalan paras air, bot-bot Melaka River Cruise dapat menyusuri sungai tanpa berbeza waktu. Towards the edge of the Malacca River estuary is a dam built to control the water quality and water level of the river. As a result, boats cruising on the Malacca River can navigate easily at any time. Sekarang, kita akan berpatah balik ke Taman Rempah. Ladies and gentlemen, we are now turning back to Taman Rempah Jetty.
状态下，这个叫小孩儿。